Kadi Daerah Muar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma wa kalimatikal tammah wa rahmatikal ammah an taj'ala hadzal majlisa majlisan mubarakan muwaffiqan bil khairati wal barakat mali'an bil hasanati wat thayyibat mashuban bil bahjati was surur maktuban bis salamati was sa'adah muzayyanan bil ismati wal maghfirah muna'aman bis sihhati wal afiyah ma'suman 'anil fahsya'i wal munkar. Allahumma ya qadir wa ya muqtadir. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikan apalah kiranya majlis pelancaran kempen pembudayaan norma baharu yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia pada pagi ini, sebagai suatu majlis yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah-Mu, inayah dan riayah-Mu, rahmat dan barakah-Mu, nikmat dan ihsan-Mu, agar majlis ini berjalan lancar tanpa halangan dan rintangan serta mencapai matlamat tujuan sebagaimana yang diharapkan. Allahumma ya Muhaimin wa ya Salam. Kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua akan ikatan uhuwah dan mahabbah, kemesraan dan kasih sayang, muafakat dan kerjasama, tolong menolong dan bantu-membantu demi agama, bangsa dan negara yang tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah daerah, negeri dan negara kami ini dari segala musibah, bencana dan wabak penyakit, khususnya COVID-19 yang sedang melanda dunia pada hari ini. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut isrif anna al balaa wal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kami berlindung dengan empunya kemuliaan dan kegagahan. Kami berlindung dengan Tuhan yang memiliki kekuatan yang mutlak, dan kami bertawakal kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Ya Allah, jauhkan wabak ini dari kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menentukan segalanya. Allahumma asrif anna wa an sultanina wa an pemaisuri Johor wa anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al balaa wal waba wal amrada wal asqam wa azil anna wa anhum asy-syukuka waz-zununa wal awham bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Kadi Daerah Muar atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang Berhormat Tan Sri dan hadirin sekalian, duduk bersimpuh si gadis manis merenung jauh ke tengah padang. Ucapan aluan penyeri majlis menyambut tetamu datang bertandang. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, merangkap pengerusi jawatankuasa kempen pembudayaan norma baharu untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan.
Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang kita kasihi, yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, yang amat berhormat Datuk Haji IR Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor, yang berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan, yang berhormat rakan-rakan Menteri Kanan serta menteri-menteri, yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, yang berbahagia Tan Sri Ketua Polis Negara, yang berbahagia yang berhormat Timbalan Menteri, yang berbahagia yang berhormat Esko-Esko Kerajaan Negeri serta ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Parlimen, KSU, ketua-ketua jabatan, yang berhormat Pegawai Kewangan Negeri Johor, selaku wakil rasmi yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Pegawai Kanan Persekutuan dan Negeri, Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan perkenannya dapat saya hadir bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di majlis pelancaran kempen pembudayaan norma baru pada pagi ini. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin selaku Perdana Menteri kerana sudi hadir pada pagi ini untuk melancarkan kempen pembudayaan norma baru ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Hasni Muhammad, Menteri Besar Johor di atas kehadiran pada pagi ini. Juga terima kasih kepada rakan-rakan menteri-menteri, exco kerajaan negeri, adun-adun, pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua jabatan yang sudi hadir bersama-sama di dalam majlis pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Johor, begitu juga dengan jabatan-jabatan di dalam daerah MUA ini yang telah membantu kita menjayakan program pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya bagi mewakili semua ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin kerana telah mengambil keputusan yang besar, keputusan yang berani dan mencabar untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di seluruh negara pada 18 Mac 2020 yang lalu. Selain daripada itu, turut melaksanakan kawalan ketat menerusi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di beberapa kawasan yang bertujuan untuk mengekang penularan wabak di dalam komuniti. Pada ketika itu, kebanyakan negara di serata dunia masih teragak-agak memberikan respon dan tindakan yang berbeza-beza di dalam menangani wabak COVID-19 yang merupakan satu krisis global dan disifatkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO. Di bawah kepimpinan
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, usaha paling kukuh telah diambil untuk menangani penularan COVID-19, iaitu dengan melaksanakan PKP, dan keputusan inilah yang telah berjaya melandaikan lengkung jangkitan wabak COVID-19. Dalam pelaksanaan PKP, Malaysia telah berjaya melandaikan lengkung jangkitan wabak COVID-19. Malaysia diiktiraf sebagai antara 5 negara terbaik di dunia di dalam mengawal pandemik COVID-19. Malah, Malaysia telah menjadi salah satu negara contoh, iaitu penerimaan rakyat terhadap tindakan kerajaan dalam mengekang wabak berkenaan yang mendapat pengiktirafan dunia dalam satu tinjauan global. Dengan pelaksanaan PKP bermula pada 18 Mac 2020, kemudian Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang diumumkan pada 4 Mei 2020 dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula pada 10 Jun 2020 sehingga 31 Ogos ini, kadar jangkitan kes positif telah dapat dikawal. Malah, negara pernah mencatat sifar kes positif COVID-19 membabitkan penularan tempatan selama 3 hari berturut-turut, iaitu pada 7, 8 dan 9 Julai 2020. Namun begitu, setelah 144 hari sejak PKP dilaksanakan dan 60 hari PKPP dikuatkuasakan, semakin ramai di kalangan masyarakat didapati mula tidak mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan kerajaan bagi mengekang penularan COVID-19. Sikap masyarakat Malaysia yang semakin alpa untuk mematuhi SOP seperti mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka dan menggunakan sanitizer, terutamanya ketika berada di kawasan awam yang sesak, telah meningkatkan risiko penularan dan mengundang gelombang baru jangkitan. Ekoran ini, kes-kes harian jangkitan COVID-19 yang telah turun dan mencatat satu angka kembali meningkat pada angka 2 digit dengan kemunculan kluster-kluster baru. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah membuat keputusan untuk melaksanakan kempen pembudayaan norma baru yang bertujuan meningkatkan kesedaran dan memperkasakan rakyat untuk melindungi diri, keluarga dan komuniti dalam usaha membantu petugas-petugas barisan hadapan memerangi jangkitan COVID-19. Program-program di bawah kempen pembudayaan norma baru ini bukan saja akan dilaksanakan oleh semua kementerian di peringkat persekutuan, bahkan kerajaan-kerajaan negeri juga akan turut terlibat bagi menjayakan kempen ini. Di bandaraya besar, bandar-bandar kecil sehingga kampung di desa, kempen ini akan melibatkan semua lapisan kepimpinan termasuklah penghulu, ketua kampung, temenggung, pemancar, kapitan, tuai rumah, serta imam dan AJK masjid, tok batin, ketua-ketua agama dan lain-lain pemimpin masyarakat, termasuklah pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin masyarakat dan seluruh rakyat harus bersama-sama meningkatkan kawalan kendiri bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada jangkitan virus COVID-19 dan memberi sokongan kepada petugas-petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus memerangi wabak ini. Kempen pembudayaan norma baru ini yang mensasarkan penyebaran maklumat dari Kementerian Kesihatan Malaysia kepada segenap lapisan masyarakat akan turut membabitkan penggunaan pelbagai platform seperti media massa, media sosial, papan iklan, jerawara, program keagamaan, penerbitan poster dan gegantung. Kempen ini akan terus digiatkan sehingga 31 Disember 2020 ataupun tempoh masa yang akan ditetapkan selepas 31
Disember 2020 nanti. Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyediakan buku pembudayaan norma baru dalam komuniti bagi mencegah penularan COVID-19 yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat sebentar lagi. Sebelum mengakhiri ucapan saya ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri menerajui negara sejak 1 Mac dengan menggalas tanggungjawab yang paling besar di saat negara dilanda krisis kesihatan akibat penularan COVID-19 selain daripada badai ekonomi yang melanda negara. Akhirnya saya terus ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan program pada pagi ini, khususnya Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang telah bertungkus lumus membantu dan membuat segala persediaan bagi menjayakan acara pada hari ini, terutamanya urustia dan juga tuan rumah. Akhir kata, saya berdoa semoga kempen ini akan berjaya mencapai matlamatnya dan rakyat seluruh Malaysia akan dipelihara keselamatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob di atas ucapan aluan itu tadi. Kita berjihad melawan COVID-19. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19. Itu antara baik-baik kata Tok Abah satu ketika dahulu yang terngiang-ngiang dalam minda kita sehingga hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya untuk mendengar intipati ucapan pada kali ini, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin, Perdana Menteri, untuk menyampaikan amanat dan seterusnya melancarkan logo dan tagline kempen pembudayaan norma baru serta buku pembudayaan norma baru dalam komuniti. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, merangkap pengurusi jawatankuasa kempen pembudayaan norma baru, Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Kanan Infrastruktur, Yang Berhormat Datuk Ridwan Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Yang Berhormat Datuk Sheikh Ghazali, Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri, Timbalan-timbalan Menteri, yang berbahagia Datuk Seri Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Ketua Polis Negara, Ketua-ketua Jabatan-Jabatan Persekutuan dan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, esko-esko kerajaan negeri, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Saya doakan saudara dan saudari
semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat sama-sama meraihkan pelancaran kempen pembudayaan norma baru pada hari ini di Pagoh, tempat yang sememangnya dekat di hati saya. Terima kasih kepada Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri sebagai pengurusi yang memilih Pagoh untuk kita melancarkan kempen kita pada hari ini. Pada bulan Disember tahun lalu, kita digemparkan dengan penularan wabak COVID-19 di negara kita dan di seluruh pelosok dunia. Wabak ini secara langsung telah memberikan banyak kesan negatif, bukan saja kepada kesihatan awam dan ekonomi negara, tetapi juga memaksa masyarakat dunia dan kita di Malaysia ini untuk mengamalkan pelbagai norma baru dalam aktiviti harian kita. Sejajar dengan peranan dan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Malaysia telah pun mengambil langkah yang proaktif dalam usaha kita untuk membendung penularan wabak ini. Antaranya termasuk pengawasan kawalan sempadan yang ketat serta pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, iaitu PKP. Saudara dan saudari pasti ingat, pada awal pelaksanaan PKP, saya kerap menyeru agar rakyat Malaysia duduk di rumah atau stay at home. Kesannya dihadapi oleh semua pihak, antara lain pergerakan yang terhad, penjagaan yang terjejas, anak-anak muda dan siswa yang tidak dapat ke sekolah atau universiti dan terpaksa beralih kepada pembelajaran secara maya. Pelaksanaan PKP sebenarnya bukanlah untuk menyusahkan rakyat dalam kita melayari kehidupan harian kita. Sebaliknya, langkah drastik ini amat diperlukan bagi nak memutuskan rantaian COVID-19 setelah mengambil kira banyak aspek demi untuk kesejahteraan rakyat. Hasilnya dapat kita lihat pada hari ini, Malaysia berjaya mengurangkan jumlah jangkitan baru dan pesakit aktif di hospital. Yang lebih penting lagi ialah jumlah pesakit COVID-19 yang telah pulih dan keluar daripada hospital mencecah lebih daripada 8,700 orang, iaitu bersamaan dengan hampir 96.4%. Kita nak ucapkan tahniah pada Kementerian Kesihatan di bawah pimpinan Datuk Adham dan juga selebriti baru kita, Ketua Pengarah DG Datuk Hisham, yang keluar dalam televisyen tiap-tiap hari. Dan kadar pemulihan ini adalah antara yang tertinggi di dunia. Dan pada para petugas barisan hadapan yang saya tahu bertungkus lumus setiap hari, malam untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam usaha untuk memerangi COVID-19. Jutaan terima kasih ingin saya zahirkan kepada anda semua. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Kalau saya nak sebutkan satu persatu, 2 jam tak habis narainya. Ya. Juga tidak ketinggalan juga pihak-pihak seperti swasta
badan-badan berkanun, pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO yang telah bertungkus lumus bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk memastikan tiada sesiapa pun ketinggalan semasa menangani wabak COVID-19 ini. Saya dipahamkan bahawa Malaysian Coordination and Action Hub yang ditubuhkan baru-baru ini telah turut membantu menyelaraskan bantuan daripada pihak swasta. Bantuan daripada pihak swasta, kerajaan dan juga bukan kerajaan. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia di atas pengorbanan saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama memerangi wabak COVID-19 ini. Tadi Menteri Kanan Pertahanan ucap tahniah pada saya. Sebenarnya ucap tahniah pada kita semua yang telah bersama-sama berkorban untuk menghadapi pandemik yang agak amat berbahaya ini. Inisiatif Kita Jaga Kita menunjukkan keprihatinan dan semangat rakyat Malaysia dari akar umbi dalam melawan COVID-19. Yang jelasnya, kita perlu memastikan bahawa kehidupan mengikut norma baru ini dapat diteruskan selagi wujud ancaman wabak COVID-19 ini. Dan saya nak memberitahu bahawa wabak pandemik COVID ini masih ada di dalam masyarakat kita, malahan di seluruh dunia. Dan justru untuk nak memperkasakan usaha melawan wabak COVID-19 ini, pada hari ini saya ingin melancarkan kempen pembudayaan norma baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kawalan kendiri di kalangan masyarakat kita. Rakyat kita perlu terus bekerjasama dengan kerajaan, khususnya para petugas kesihatan dan juga penguat kuasa undang-undang untuk nak memastikan norma baru diamalkan bagi memutuskan rantaian wabak ini. Dan usaha untuk membudayakan norma baru di kalangan rakyat kita adalah tugas dan tanggungjawab setiap daripada kita. Kementerian Kesihatan telah memberikan penekanan terhadap pelaksanaan CAPP, iaitu cegah, amal, patuh dan pantau kepada masyarakat dalam usaha kita untuk memperkasakan program pengurangan risiko daerah DRRP COVID-19 ini. Kempen CAPP ini adalah hasil kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri untuk mengekang penularan COVID-19 di dalam komuniti. Selain itu, aplikasi Sejahtera yang ringkas dan padat telah pun menjadi platform untuk memudahkan kita menangani wabak COVID-19 ini. Setakat ini seramai 6.5 juta pengguna telah pun memuat turun aplikasi setakat ini. MySejahtera terbukti berkesan untuk menjejak kontak rapat pesakit COVID-19. Dan justru saya menyeru agar rakyat Malaysia untuk memuat turun dan memanfaatkan aplikasi ini dengan sebaik yang mungkin. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan sentiasa memantau situasi terkini pandemik COVID-19. Saya difahamkan terdapat beberapa negara yang sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin. Namun, besar kemungkinan ia akan mengambil sedikit masa lagi, iaitu kemungkinannya pada awal tahun 2021. Sehubungan dengan ini,
Malaysia sedia membantu dalam usaha untuk nak menghasilkan vaksin COVID-19 ini di peringkat antarabangsa melalui pasukan petugas rentas kementerian yang ditubuhkan pada bulan April tahun lepas ataupun bulan April yang lepas. Usaha ini ialah bagi meneroka peluang untuk menjalin kerjasama strategik dengan negara-negara lain dalam penyelidikan dan pembangunan vaksin dan ubat-ubatan COVID-19. Kita perlu menganggap diri kita semua sebagai petugas barisan hadapan. Pematuhan kepada SOP yang sedia ada perlu diperluaskan lagi. Kita perlu sentiasa berwaspada untuk nak mengelakkan daripada wujudnya kluster-kluster baru yang menyebabkan peningkatan kes positif COVID-19 di negara kita. Justru kesedaran kawalan kendiri yang tinggi, baik di tempat kerja, tempat-tempat awam, tempat ibadat, maupun di rumah perlu ada pada diri kita sepanjang masa. Memang tidak dapat dinafikan bahawa tren peningkatan kes dan pertambahan kluster baru-baru ini berpunca daripada ketidakpatuhan rakyat terhadap SOP. Saya mengambil contoh situasi ketidakpatuhan kepada perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah di kalangan sekumpulan kecil individu yang sepatutnya dikuarantin di rumah selama 14 hari selepas pulang daripada luar negara. Tetapi mereka tidak mengamalkan amalan sebegitu. Tindakan melanggar perintah ini bukan saja membahayakan ahli keluarga, saudara mara mereka, malah turut mendedahkan masyarakat setempat kepada jangkitan COVID-19 ini. Yang terbaru kita dengar kluster Siba Gangga. Tak ada kampung di Kedah nama itu. Ini kampung daripada India. Orang kita melawat ke sana, pulang ke tanah air, memang dah pakai pun gelang warna pink, tetapi menjangkit perkara itu kepada mereka yang datang untuk pergi makan nasi kandar di restorannya. Sekarang ini dikatakan ini antara kluster yang agak perlu kita berikan perhatian supaya tidak merebak di tempat-tempat yang lain. Maka sehubungan itu kerajaan telah membuat keputusan untuk mengenakan kuarantin wajib. Kuarantin wajib pada mana-mana individu yang pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Mereka ditempatkan di stesen kuarantin yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan pihak berkuasa juga bersedia untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di lokaliti setempat sekiranya terdapat peningkatan kes baru secara mendadak di kawasan-kawasan tertentu. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam nak memutuskan rantaian COVID-19 ini, saya menyeru anda semua untuk terus mempraktikkan amalan kebiasaan baru dengan mematuhi garis panduan seperti yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Norma baru yang perlu diberikan perhatian ialah mengelakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak ataupun crowded place, elakkan kawasan yang sempit ataupun confined space, dan juga elakkan sembang dengan jarak yang dekat ataupun close conversation.
Selain itu, jangan lupa juga untuk kita sentiasa mengamalkan 3W. Apa dianya? Iaitu wash ataupun kerap mencuci tangan kita dengan air ataupun sabun. Wear, iaitu wajib memakai pelitup separuh muka atau face mask di tempat-tempat awam atau jika kita bergejala. Dan warn, iaitu sentiasa mengikuti peringatan dan nasihat daripada pihak berkuasa, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia tentang wabak COVID-19 ini. Saya yakin pihak berkuasa akan membuat peringatan-peringatan daripada semasa ke semasa, sama ada melalui pengumuman di media, bahan bercetak ataupun juga di media sosial. Yang penting kita perlu mengikuti dan menyebarkan hanya maklumat yang sahih. Selain itu, sentiasalah kita berwaspada dan patuh dengan arahan pihak berkuasa dalam nak mengamalkan budaya norma baru ini. Selain itu, saya juga ingin menyeru agar pemimpin masyarakat, termasuk juga para ketua-ketua agama, pemimpin NGO, ahli jawatankuasa, karya surau, masjid, gereja ataupun tempat-tempat ibadah yang bukan Islam untuk sama-sama memainkan peranan masing-masing. Kita juga bersama-sama mengingatkan penduduk di kawasan-kawasan perumahan dan kejiranan masing-masing agar kita sentiasa mematuhi segala SOP dan peringatan mengenai wabak COVID-19 ini. Dengan kerjasama padu dan juga peranan kepimpinan masyarakat, maka kita akan terus mampu untuk memutuskan rantaian jangkitan wabak ini. Saya pasti saudara dan saudari tidak mahu kerajaan melaksanakan semula PKP secara menyeluruh, bagaimana yang mula-mula kita laksanakan dahulu. Yang ini tentunya akan menyebabkan banyak masalah lain, termasuklah mengganggu usaha memulihkan ekonomi negara kita. Kita telah pun memperuntukkan 295 bilion yang sebahagiannya sudah pun mula kita agihkan dan kita berikan pada pihak yang memerlukan. Kalau kita kembali semula dan terpaksa mengenakan PKP semula seperti asal, maka ekonomi kita pastinya akan menghadapi kesan yang amat buruk dan kesan itu akan dapat sama-sama dirasakan oleh rakyat jelata. Ini mesti kita elakkan. SOP yang telah pun ditetapkan ini perlu kita patuh sepanjang masa. Justru saudara sekalian, marilah kita terus membudayakan norma baru dalam kehidupan harian kita ini. Tanpa kerjasama saudara dan saudari sekalian, adalah agak mustahil untuk kita berjaya menamatkan terus rantaian jangkitan COVID-19 ini. InsyaAllah, kita akan bersama-sama menjayakan usaha dalam kita nak membendung penularan COVID-19 ini selama ini. Dan atas kesungguhan, komitmen, kesabaran, ketabahan dan keredaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Maka dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan kempen pembudayaan norma baru ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Mohon Yang Berhormat Tan Sri untuk kekal berada di atas pentas untuk penyempurnaan acara berikutnya. Seterusnya, Majlis mempersilakan kesemua tetamu kehormat untuk naik ke atas pentas bagi bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyempurnakan acara pelancaran. Dipersilakan. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di panel pelancaran.
Seterusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengimbas QR Code menggunakan telefon pintar sebagai simbolik perasmian logo dan tema kempen pembudayaan Norma Baharu. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri. Seterusnya majlis menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyentuh skrin telefon pintar bagi melayari helaian buku digital. E-book ini adalah sebagai tanda rasmi buku pembudayaan Norma Baharu dilancarkan di dalam komuniti kita. Buku pembudayaan Norma Baharu dalam komuniti bagi mencegah penularan COVID-19 ini diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Buku ini menumpukan kepada amalan Norma Baharu yang disebutkan oleh Amat Berhormat Tan Sri tadi bagi mencegah COVID-19 yang bermatlamat melindungi rakyat dan seterusnya menjadikan negara bebas daripada jangkitan COVID-19. Buku ini menekankan kepada amalan pembudayaan Norma Baharu menggunakan pendekatan CAPP iaitu cegah dan didik, amal, patuh dan pantau dengan menyasarkan individu, keluarga dan komuniti bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan secara keseluruhannya. Amalkan Norma Baharu dalam kehidupannya COVID-19. Majlis merakamkan penghargaan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas kesudian melancarkan logo dan tagline kempen pembudayaan Norma Baharu serta buku pembudayaan Norma Baharu dalam komuniti. Seterusnya, majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan mencipta logo dan tagline kempen pembudayaan Norma Baharu. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan hadirin sekalian, sebanyak 2,150 logo telah diterima dalam pertandingan anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang berlangsung pada 1 hingga 10 Julai yang lalu. Istimewanya terdapat seorang peserta iaitu saudari Nurul Furkan binti Muhammad Yusof yang telah menghantar sebanyak 127 logo. Tahniah atas usaha dan sokongan beliau. Seterusnya, majlis ingin menjemput para pemenang di tempat ketiga dengan membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000. Tahniah diucapkan kepada Encik Omar bin Abdul Aziz. Tempat kedua memenangi wang tunai berjumlah RM3,000. Tahniah diucapkan kepada Dr. Fauzan Mustafa. Dan johan pertandingan mencipta logo dan tagline kempen pembudayaan Norma Baharu membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000 saudara Muhammad Nur Fakihin Aksa bin Muhammad Nur Azam. Tahniah diucapkan, logo dan tagline ciptaan beliau ini akan digunakan sepanjang berlangsungnya kempen pembudayaan Norma Baharu di seluruh negara. Sidang hadirin sekalian, seterusnya adalah acara penyerahan peruntukan bagi pelaksanaan program pembudayaan Norma Baharu peringkat negeri. Setiap negeri akan menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi menjalankan program pembudayaan Norma Baharu di peringkat negeri masing-masing. Selaku negeri tuan rumah, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor untuk mendahului senarai penerima peruntukan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dipersilakan.
Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Santara JP, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, mewakili Menteri Wilayah Persekutuan. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Dr. Haji Izzani bin Hussein, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Dr. Haji Alias bin Razak, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu, mewakili